Saya suka menyentuh perkara yang berhubung kait manifesto Pakatan DAP, PKR dan juga PAS yang secara kebetulannya dilancarkan di Shah Alam, ibu negeri Selangor. Dan saya tengok manifesto tu dia sebenarnya national manifesto, yang dia bukan manifesto yang ada hubung kait dengan Selangor. Tapi bila kita perincikannya, persoalannya kita nak relate dengan apa yang dia janjikan sebagai satu manifesto, sama ada kerajaan dia yang perintah negeri Selangor ni dah tunai tak manifesto yang dia buat pada 2008 ya. Dan kita ambil peringatan dan kenyataan yang dibuat oleh Tan Sri Khalid Ibrahim, bahawasanya dia menzahirkan bahawa manifesto tu bukan merupakan satu aku janji yang patut ditunaikan. Jadi that itself have made the manifesto lost its credibility ya. Yang keduanya, kita juga telah pun meneliti dan menyemak kembali tentang apa dia janji-janji pilihan raya yang telah pun mereka sebut dalam kempen 2008, kerana untuk meyakinkan ataupun mengimaratkan kebangkitan dan kemarahan rakyat kepada Barisan Nasional kepada masa itu, sebagai satu janji manis, janji palsu yang boleh kita ibaratkan seperti menanam tebu di tepi bibir. Dan kalau diperincikan daripada segi kos tanggungan janji-janji tersebut, sama ada mereka termampu untuk melaksanakan ataupun tidak. Dan bila kita lakukan semakan kepada manifesto yang mereka janjikan kepada khususnya rakyat Selangor pada tahun 2008, kita boleh sifatkan tidak sampai pun, maksimum pun 15% je lah yang ditunaikan. Tapi jadi saya pun terima banyak maklum balas dan pertanyaan daripada berbagai pihak, apakah kesan daripada manifesto yang mereka lancarkan. Saya boleh merumuskan manifesto ni dia akan memakan diri mereka sendirilah, kerana bahawasanya jikalau Tan Sri Khalid Ibrahim sendiri mengatakan manifesto tu bukan merupakan satu aku janji yang wajib ditunaikan, dan kita boleh lihat bahawa itu hanya sebagai satu umpan untuk memikat dan memancing undi. Itu hakikatnya lah ya. Dan bila kita semak dengan lanjutan manifesto mereka ni, apa yang sebenarnya tak ada tercena daripada benda yang baru, tapi dia punya asas ni banyak daripada buku jingga juga dan ini ibaratnya orang kata surat khabar lama lah, cerita lama cerita lama juga. Dan dia juga menjadi butiran ceramah mereka yang terus menerus memberikan serangan terhadap kredibiliti kerajaan Barisan Nasional yang kononnya tidak memperjuangkan tentang kesejahteraan rakyat, mengamalkan nepotisme dan kolonisme. Dan sehingga ke hari ini terus menerus menyerang institusi yang mempertahankan demokrasi dalam negara, terutama tentang Polis Diraja Malaysia, institusi kehakiman, dan yang terbaru ialah
SPRM. Kononnya institusi ni walaupun ada penambahbaikan, walaupun ada penggubalan undang-undang yang telah pun diluluskan di dalam parlimen untuk memperkasakan institusi demokrasi ini, malangnya mereka masih lagi terus-menerus melakukan serangan terhadap institusi yang mempertahankan demokrasi ini. Dan ini bukan merupakan satu tindakan yang penuh rasa tanggungjawab dan berhemah, melainkan untuk meruntuhkan keyakinan rakyat terhadap institusi ini, seolah-olah institusi ini termasuklah SPR dan juga SPRM dan polis diraja Malaysia adalah hanya semata-mata tools, alat kepada Barisan Nasional untuk menyeksa rakyat. Itu satu pengkhianatan dan fitnah yang amat dahsyat yang mereka lakukan untuk memberikan gambaran yang tidak betul, dan mereka mempamerkan gula-gula untuk memikat hati rakyat supaya sekali lagi rakyat akan tertipu dan memberikan keyakinan kepada pihak pakatan. Dan mereka juga saya rasa terlupa bahawa pada hari ini rakyat juga boleh menilai bahawa mereka ada, orang kata, government of the day. Kalau kita tengok di Kelantan, kita tengok di Kedah for that matter, ataupun kita tengok di Penang, dan kita boleh tengok di Selangor ni, and I think it's enough. After almost 5 years, there is some orang kata measurable performance of this government yang kita boleh nilaikan, dan sama ada apa yang dia sebut di dalam manifesto tu sebagai satu perkara yang menasabah, satu perkara yang boleh dan mampu dilakukan. Sebagai contoh, janji untuk melaksanakan pendidikan percuma sudah pernah dibangkitkan sebelum ini. Pihak Barisan Nasional juga sebelum ini pernah mendesak agar pelaksanaan ini ditunaikan terlebih dahulu di negeri Selangor ni, di IPT negeri yang diperintah oleh Pakatan. Di Selangor contohnya, masalah IPT negeri seperti UNISEL, Universiti Industri Selangor, dan KUIS, College Universiti Islam Selangor, masih belum diselesaikan. I mean, this is apa yang dah sedia ada kan. Jadi malahan mengikut laporan audit negara 2011 turut mengkritik tata cara pengurusan UNISEL yang dilihat tidak profesional dan membawa kerugian. Jadi bagaimanakah Pakatan akan melaksanakan janji tersebut, sedangkan di Selangor sendiri perkara ini tidak disempurnakan. So don't orang kata kuman di seberang laut ni dia nampak, tapi gajah depan mata ni dia tak nampak. So kalau nak cakap tentang pendidikan percuma ni, institusi pengajian tinggi yang milik kerajaan negeri yang dia ada kuasa sepenuhnya untuk memberikan pendidikan percuma, why don't they implement in UNISEL and di KUIS? Itu satu persoalan yang mereka mesti jawab. Perkara yang berjanji dalam manifesto, mereka akan memelihara 141,000 hektar tanah orang asli. Dan untuk makluman, segala perkara yang melibatkan hal ehwal tanah adalah di bawah kuasa kerajaan negeri. All things that pertaining to the land matters is under the preview of the state government. Dan kita telah pun semak bahawa ada laporan polis yang telah pun dibuat di IPK Shah Alam berkenaan 17,900 ekar tanah orang asli di Kuala Langat yang dipindah milik kepada pihak lain. Ya. Jadi bagaimana pihak Pakatan ingin menjamin hak orang asli jika semasa mereka berkuasa pun mereka tidak melaksanakannya? Ini berasaskan kepada laporan polis yang melibatkan tanah milik orang asli. Seperkara lagi, janji dalam manifesto Pakatan ni ialah kononnya mereka ingin menghapuskan monopoli
dengan mewujudkan Suruhanjaya anti monopoli. Saya fikir tindakan ini sepatutnya dilaksanakan di Selangor terlebih dahulu. Apabila industri pelombongan pasir yang berharga berbilion ringgit hanya dimonopoli oleh satu syarikat saja. KSB ini wujud masa zaman apa? Zaman kita ke zaman dia? Kalau mereka betul mahu mengamal dan menghapuskan perkara ini, sepatutnya pungutan hasil pasir ini tentulah akan dapat diuruskan dengan lebih baik, dan kita demand satu tawaran tender terbuka sepatutnya dibuat terhadap pengurusan khazanah rakyat negeri Selangor. Dan janji untuk memberikan peluang pekerjaan juga dilihat sebagai hanya janji manis apabila rancangan penambahan peluang pekerjaan ini rupa-rupanya adalah sebagai gantian kepada pengurangan tenaga buruh asing. Yang dia kata nak create 1 million je, because dia punya rasional banyak tu. Jadi bagaimana Pakatan akan memastikan rakyat akan berpendapatan sehingga RM4,000 sebulan apabila pekerjaan melibatkan buruh asing ini diganti dengan pekerja tempatan? Dia kata you pace out this 2 million pekerja asing, you dapat pertambahan pekerja, tapi income dia is 4,000. Soal dia, how you want to get the 4,000? Whether you want to create a new job that will be paid on 4,000 based on the punya performance, economic performance. Jadi you tak boleh kata okay, you halau balik 2 juta ni, you create 1 juta, then you boleh dapat per income RM4,000 dengan tidak ada new economic business baru. Kita nak tengok apa dia corridor development baru, apa dia the new economic spin off yang baru di dalam negeri Selangor, kan? Dia tak identify apa dia. Jadi dia kata okay, dia increase ni, yang pekerja asing kau balik, lepas tu aku create satu job, lepas tu aku bagi jaminan gaji kau RM4,000. Oh, mana punya tok guru ekonomi yang dia belajar ni? Kan? Nampak dia punya rasional ya. Dan kerajaan negeri Selangor yang berbangga kononnya mempunyai kadar pelaburan tertinggi di Malaysia, tapi hakikatnya ia tidak menjana kepada penambahan peluang pekerjaan. Malah sejak dari 2007 hingga kini, kadar pelaburan Selangor adalah semakin menurun. Tuan-tuan, kita akan bekalkan dengan laporan yang telah pun disediakan oleh Ketua Audit Negara. Saya baca kat sini, pada keseluruhannya dividen yang diterima dari tahun 2007 hingga 2011 adalah berjumlah RM5.91 juta, 1.6% daripada kos pelaburan. Kadar pulangan dividen ini adalah sangat rendah dan sangat tidak memuaskan. Ini laporan audit negara. Dan kalau kita tengok trend pelaburan kerajaan negeri Selangor 2007-2011, kalau yang ini semasa BN Merintah dia 141.48. Lepas tu dia ambil alih 208 13011. Lepas tu 209 dia mendata sehingga ke 1. Ini penyata kewangan kerajaan negeri Selangor sendiri ya. Jadi mana mungkin dia kata boleh jadi. So let us generate this figure and educate us, kan? Walaupun kalau kita nak bandingkan dengan negeri-negeri lain, Selangor yang tertinggi, tapi daripada segi performanya dia megedum daripada tahun 2007. Jadi apa yang kebanggaan yang dia boleh sebut dan janji yang dia sebut di dalam ni. Dan MB menggunakan MIDA, Malaysian Industrial Development Authority, pula sebagai hela mahu menutup kelemahan pengurusan pelaburan di peringkat kerajaan negeri. Pelaburannya besar tetapi dividendnya tidak. Jadi kita harap rakyat jangan tertipu lagi dengan janji-janji palsu dan manis, memberikan gambaran di dalam manifesto mereka seolah-olahnya ya, di hujung pelangi ada tempayan emas.
Di ufuk langit ada pelangi. Lepas tu di hujung pelangi tu ada tempayan emas. Mari kita ramai-ramai datang, bagi aku sokongan, mari kita berebut cari tempayan emas di hujung pelangi. Boleh jumpa tak? Selebihnya saya melihat janji-janji populis lain yang ditaburkan hanyalah sekadar-kadar untuk memancing undi. Lebih malang lagi ni, Menteri Besar Selangor sendiri sebelum ini sekali lagi saya nyatakan mengaku bahawa manifesto ni bukanlah janji, maka ianya tidak perlu ditepati. Dan hari ini kita tengok banyak kumpulan daripada rakyat negeri Selangor telah pun bangkit dan menuntut hak mereka sebagaimana yang telah pun dijanjikan oleh kerajaan pakatan ini yang tidak ditunaikan melalui proses perundangan mahkamah. Jadi sebagai kerajaan yang memerintah Selangor, saya rasa je lah sepatutnya mereka berasa amat malu dan dengan sendiri ni apabila melancar manifesto di Shah Alam ni, mungkin dia nak ambil contoh Selangor ni di Shah Alam. Dia kalau di Kedah dia langsung tak boleh jadi contoh lah, macam-macam. Kalau di di Kelantan, masalah air terawat ni yang dah berpuluh-puluh tahun pun tak selesai pun, tak boleh diselesaikan. Jadi yang terbaiknya ambil contoh di Shah Alam, kononnya inilah pentadbirannya. Dan saya sudah menyatakan dan membuktikan bahawa kalau kita nak ambil tentang angka pelaburan kerajaan negeri ini sebagaimana yang disebut oleh Ketua Audit Negara, dan jumlahnya kalau nak dibandingkan dengan tahun 2007 dan semenjak mereka mengambil 2008, performance dia mendata je. Tapi tunggulah kita bagi manifesto kita dulu, kan? Kalau sekarang ni kita nak bagi manifesto one way traffic je lah. Tunggu kita manifesto kita ni akan kita lancarkan selepas national punya manifesto. Dan bila kita lancarkan di peringkat Selangor, saya sedia mempertahankan manifesto ni dengan sesiapa jugalah.